إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kita muka surat 20. Wal hadisu, dan baharu, lawan bagi kidam. Dan berbetulan antara kidam dan hudus itu daripada berbetulan antara sesuatu dan yang bersamaan dengan naqidnya. Kerana bahawasanya naqid kidam itu la kidam, yakni tiada kidam, dan iaitu ia pada maknanya ain hudus, yakni baharu, kerana tiada perantaraan keduanya. Inilah hal jika ditafsirkan hudus itu dengan maknanya yang majazi, yakni pinjaman, iaitu mendatang sesuatu kemudian daripada tiada. Dan ada pun jika kita tafsirkan akan dia dengan maknanya yang hakiki, yakni yang sebenar-benarnya, iaitu ada kemudian daripada tiada, maka bermula berbetulan antara keduanya daripada berbetulan antara sesuatu dan yang terlebih khusus daripada naqidnya. Kerana bahawasanya naqid al-kidam, lawan kidam la kidam, tiada kidam, seperti barang yang telah engkau ketahui, iaitu ia melengkapi akan hudus. Dengan ini makna yang tersebut, maka atas ini takdir, maka bermula hudus itu terlebih khusus daripada la kidam, yang ada ia naqid bagi kidam. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, pula ihsan dia semata, masih memberikan kelangsungan hayat pada kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah, ialah menghidup mematikan kita. Alhamdulillah masih hidupkan kita dan diberikan segala nikmat macam indera, rezeki, dan siapa yang ada di sekeliling kita untuk membolehkan kita terus melangsungkan kehidupan atas muka bumi ini, semua dengan limpah kurnia dan ihsan dia belaka. Alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita, dia bagi kita nikmat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dia beri pula kita bukan saja Islam takat baka dan keturunan, tapi dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat, dan diberikan kehalubaan untuk mengenal Tuhan, mengenal Rasul yang diutuskan, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan itu melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan iman, bila hati boleh membenar dan mengiyakan Allah Ta'ala, boleh merasai cinta kasih dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup hati sanubari ke Allah Ta'ala, hidup hati sanubari ke Rasulullah. Itulah benar syahadah kita, pengakuan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelapangan masa, keupayaan, kekuatan, kesempatan dapat berada dalam majlis yang mulia seumpama ini untuk meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita duk bicara ni sifat mustahil, lawan bagi 20. Atas istilah kitab dia sebut lawan tu adalah adad, did bagi 20 yang lepas.
Yang kita dah bicara wujud. Lawannya Adam. Yang kalau ikut Adam ni, dia bukanlah dhid, tapi dia adalah naqid. Kalau ikut makna dia yang betul, yang jadi dhid bagi wujud adalah la wujud. Sikit sebanyak kita bicara gitulah. Yang fardu ain atas kita wajib faham sungguh-sungguh bahawasanya kita ni harus wujud, mungkin wujud. Allah wajibul wujud, wajib dan mesti dapatkan keyakinan, dan atas tanggungjawab kita wajib upgradekan diri kita macam mana nak dapat boleh mengira dan membenarkan di hati sanubari wujud Allah Ta'ala, boleh isbatkan wujud Allah Ta'ala setiap masa. Lihat diri kita, ingat Allah. Lihat langit bumi, ingat Allah. Lihat anak isteri, ingat Allah. Lihat batu, ingat Allah. Lihat pokok, ingat Allah. Semua makhluk Allah tentulah mendalilkan Allah. Itu prinsip. Jadi semua makhluk ni mendalilkan wujud Allah Ta'ala. Jadi iman kita paling besar dengan Allah Ta'ala adalah isbat wujud Allah Ta'ala. Selepas isbatkan wujud, atau istilahnya isbatkan sifat Allah Ta'ala. Kerana mana mungkin sabit zat tanpa sifat, mustahil. Tak ada akal yang boleh menerima kaedah itu. Jadi iman kita pertama sekali, besar sekali dengan Allah Ta'ala. Ini adalah base level yang tukut bahasa ulama-ulama tauhid kita. Base level dalam bab iman. Iman paling bawah sekali. Bawah pada tu kalau ada istilah atau bukan jalan ma'rifah, arif dalam bab ketuhanan ni dipanggil taklid. Bab taklid ada khilaf ulama, mengatakan sah tak sah iman. Ada ulama mengatakan taklid masih kufur. Pasal apa? Pasal dia tak kenal, dia hanya hafal. Dia tak ada pahaman pada diri dia, hati sanubari tak hidup. Ada ulama kata ahli taklid masih kufur jika dia tak yakin berpegang dengan apa intikad yang sepatutnya dia yakini. Nauzubillah min dzalik. Yang diperwajibkan atas kita selain pada iman taklid ni, wajib upgrade yang kepada iman tahqiq. Iman tahqiq ni sampai benar-benar yakin di hati sanubari dengan ilmu yang kita pelajari untuk mensabitkan Allah memang dialah ilahi, dialah menjadikan alam semesta sekalian ini. Tiada siapa yang berkongsi, bersekutu dengan dia untuk menjadikan semua makhluk yang dapat kita lihat ni, bahkan tunggal daripada pihak Allah Ta'ala semata. Yang ni adalah antara yang wajib atas kita untuk kita pelajari dia dan dapatkan boleh membenar dan mengiyakan di hati sanubari setiap masa. Amin ya rabbal alamin. Itu asal pelajaran yang memang iman yang kita nak dapat. Dan wujud Allah Ta'ala wujud yang kidam, maksudnya wujud sedia. Mustahil wujud dia yang sebelum tu didahului oleh tiada. Satu kita ada bicara dulu, dia atas kesadan tutup guru ulama kita, jangan guna kata Allah Ta'ala ni ada dengan sendiri. Sebab Allah bukan ada dengan sendiri, Allah sedia ada. Ada dengan sendiri ni dia akan memahamkan asal tak ada, lepas tu tiba-tiba ada. Jangan pakai itu, jangan pakai itu. Pasal ada ulama-ulama itu tak bagi. Faham macam tu dia bahaya. Bahkan nak tikau macam mana? Allah memang ada, sedia ada, tentu ada. Makhluk ni tak ada kali pun, Allah memang ada. Baik. Dia tak kata Allah memang ada, tentu ada, sedia ada, itulah dipanggil kidam. Jadi lawan dia hadis. Kita selalu dengar hudus. Tetap makna sama. Kalau terjemah atau pengertian dari segi istilah macam mana makna hudus, macam itulah makna hadis. Cuma asal bahasa Arab, kalau makna lughawi ni hadis ni apa? Satu benda yang baru, yang mendatang. Itulah hadis. Kita kata khabarul hadis, ini perkhabaran baru, perkhabaran semasa. Hadisus sinni, baru aja berumur kan, maksudnya baru, kanak-kanak yang baru lahir, namanya hadisus sinni,
Kadang-kadang masih mentah. Nak sebut hadis tu baharu, mana baharu? Ada hadis dengan makna macam lain. Ada hadis antara makna hadis ni dengan makna kalam, dengan makna percakapan. Hadis Rasulullah SAW. Ada juga hadis dengan makna macam tu. Tapi tetap hadis pun, sekalipun percakapan Rasulullah, dia adalah baharu. Sebelum tu Rasulullah tak sabda, lepas tu baru dia sabda. Hadis. Atau istilah setiap benda yang asal dulu tak ada, dia baru berlaku. Sah untuk kita kata benda tu adalah amrun hadis, perkara yang baharu. Tu bahasa kita baharu lah. Jadi asal sebut hadis hudus. Jadi atas makna yang kita sedia pakai, hadis hudus ni dengan makna apa? Baru ada, asal tak ada. Lawan bagi kidam. Kidam makna apa? Sedia ada, memang ada, pasti ada, wajib ada, mustahil tiada. Mustahil tiada. Dah ada tu ada apa? Sabit zat, sabit sifat. Sabit zat Allah tak, sabit zat Tuhan yang bernama Allah. Sabit segala sifat kamalat yang infinity tu pada Allah Taala atas jalan ijmali, atas jalan tafsili tu yang kita dah belajar 20 sifat wajib. Mustahil daripada dia, lawan dia ad-dad bagi 20. Itu kita duk bicara ni. Jadi kalau itu apa makna hadis, apa makna hudus? Baharu. Jadi baharu ni lawan bagi kidam. Jadi bila kata dia lawan bagi kidam, opposite bagi kidam. Opposite ni opposite nakid ke opposite did? Tu lah. Jadi perbincangan selepas ni yang ni dia akademik sikit, dia heavy sikit lah. Heavy tak heavy pun dah kita baca kitab, cubalah faham kan apa benda yang dia bahas kan. Kalau agak lembab sikit nak faham tu macam mana? Dengar nak nasihat sikit. Apa dia? Makan kismis sikit banyak-banyak. Dia minda booster kan. Tu kaedah kita lah, cari madu. Ambil madu makan botak kepala lah tu ya. Pasal mahal, kismis pun mahal, madu pun mahal. Makan gula, bagi minum air manis-manis. Makan roti canai, cicah gulai pun buh gula. Tu lain. Tu jangan. Pasal tak ada ulama kita sebut tu. Manis yang ada disuruh, manis kismis, madu tu ada. Pasal ada isyarat bab kismis, bab madu dalam Quran, dalam hadis. Ada pun dengan gula, ada tak ada kesihatan pun tak bagi. Nak sebut minda booster tu kalau agak slow tu. Okey, sajalah sebut dan tu sikit. Baik. Jadi baharu ni lawan bagi kidam. Jadi macam mana sabit Allah Taala memang sedia ada, tentulah mustahil baharu ada. Ataupun dia ada sendiri. Ada sendiri itu baru ada lah. Pasal asal dia tak ada. Lepas tu dia ada dengan sendirinya. Kalau ada dengan sendirinya dengan mana mula tak ada, lepas tu ada, maknanya tu punah, tu jahanam lagi dah. Rosak. Satu saya sebut dah. Saya panjang saja pengalaman mengaji. Ramai tutup guru tak bagi guna perkataan Allah ada dengan sendiri. Pasal dia bahaya sangat. Kalau orang lihat sekali pandang dan terlepas pandang, dia akan faham Allah ada tiba-tiba. Allah ada, memang tak ada siapa menjadikan dia, tapi dia asal tak ada, lepas tu dia tiba-tiba ada dengan sendiri. Oh subhanallah, subhanallah. Salah bukan macam tu. Itu kan kidam. Itu kan kidam. Apa makna kidam? Sedia ada, tentu ada, memang ada, pasti ada, wajib ada, memang ada. Bukan didahului oleh tiada. Jadi apa makna kidam? Tak ada awal. Tu kita belajar dah. Tu yang kita belajar lepas tu, belajar tu prinsip betul tu. Apa makna sifat-sifat salbiah? Dia makna semua menafi sifat tak layak Allah Taala. Tak ada awal. Baqa, tak ada akhir. Mukhalafah, tak serupa dengan baru. Qiyam bi nafsih, tak hajat pada zat. Pasal Allah dah zat, dan tak hajat kepada siapa yang menjadikan. Wahdaniyah, tak berbilang. Apa yang tinggal?
Mukhalafa lil hadis qiyam bi nafsi wa daniyah. Habis ya? 5. Itu nak menafi perkara yang tak sepatutnya nisbah pada Allah Taala, tanzihkan dia. Baik. Jadi baharu ni lawan bagi kidam. Dan berbetulan antara kidam dan hudus itu daripada berbetulan antara sesuatu dan yang bersamaan dengan nakidnya. Jadi dia nak bincang mengenai kidam dengan hudus ni ada apa hubungan perkaitan dia ni? Betul dah ke dia ni adalah dhid atau semacam mana? Dia kata berbetulannya antara kidam dan hudus. Istilah berbetul ni kita lawankan antara sifat kidam ni dengan hudus. Dia daripada berbetulan antara sesuatu dan yang bersamaan dengan nakidnya. Dia adalah istilahnya kita cari benda yang berlawanan dengan sesuatu dan apa yang berlawanan dengan dia itu bersamaan dengan nakidnya. Benda yang lawan tu sama dengan nakid. Nakid bagi kalimah yang kita cari tu. Jadi did tidak juga. Bersamaan dengan nakidnya. Bahasa terjemah mudah nakid ni lawan lah. Cuma ada lawan berupa did, ada lawan berupa nakid. Asal matan ni sebut lawan bagi sifat 20 ni adalah did. Dia sebut kaedah tu betul, tapi istilah yang diguna untuk berlawan dia tasamuh dari sudut situ, yang dia bukan did tapi ada sebagainya nakid. Bahkan ada yang khusus lagi daripada nakid dia. Baik. Jadi yang ni dia bersamaan dengan nakid. Jadi pembahasan ni akademik lagi lah. Baik, apa pasal kata sama? Kerana bahawasanya nakid kidam itu la kidam. Kidam la kidam. Dia kata tu nakid. Macam kitab ni pun kadang kena perhati tak kan? Nakid kidam itu la kidam. Wujud la wujud. La wujud nakid ke did? Did. Kidam la kidam. Kalau ikut did bukan nakid. Nakid dia udus tu lah. Kalau ikut nisbah apa dia tulis tu la ala sawab, bahawasanya nakid kidam bukan nakid kidam. Did kidam adalah la kidam. Tu did bukan nakid. Yang ni tiada kidam. Diterjemah betul. Perkataan nakid tu sepatutnya did, bahawasanya did kidam adalah la kidam. Dan iaitu ia pada maknanya la kidam ni pada makna dia adalah ain hudus. Dia adalah diri hudus tu sendiri. Pasal apa makna hudus? Terjemah kita baharu. Apa makna baharu? Dia syai' yang asal tak ada, lepas tu diadakan. Itulah baharu. Jadi bagi sesuatu yang tak ada lepas tu diadakan, kidam ke dia? La kidam. Dia bukan kidam. Bahasa lain la kidam hudus. Jadi sama. Sama. Jadi asal yang sebut did bagi kidam la kidam. Hudus pun dia kata adalah pada maknanya ain hudus. La kidam tu adalah ain hudus. Istilah ain hudus ni bahasa lain dia panggil nafs hudus. Istilah nafs bahasa Arab ni maksudnya ain dengan nafs ni maksudnya hak tu lah, dia lah tu.
Boleh? Faham saya sebut apa? Hak tu la tu bunyi hulu sikit. Ula apa dia? Sang lengka. Apa dia sang lengka? Ular lah. Boleh? Faham? Buaya. Kalau guna sang, kita ambil bahasa Melayu sikit. Pasal kita bahan ni linguistik tau, bahan bahasa, bahan istilah. Dia memang kadang-kadang kena konang sikit kat lain untuk nak tengok perbandingan bahasa dan apa dia nak syarah kat kita tu. Terus kita ambil, saya sumit dalam sudut bahasa Melayu lah. Buaya panggil apa? Kalau ular sang lengka, buaya sang rangkak, buaya. Ataupun sang bedal. Pasal apa bedal? Ekor dia tu dia boleh pok. Sang bedal. Sang rimau, sang belang. Apa sang belang? Ain harimau. Saya nak cerita ain tu. Hujan bahasa lain tak ada. Sang tak ada sang lah kan. Hujan dah bunyi hujan, saya tanya hujan lah. Ada bahasa Melayu bahasa lain hujan? Ada? Kita ambil sikit, ambil bahasa orang kampung ya. Cik Siti apa ni? Tikus. Pasal orang tua pesan, dia kata kalau sembang bab tikus jangan sebut tikus. Tikus dengar, dia faham. Untuk tak nak bagi dia faham, kata apa? Cik Siti. Tak tahu lah betul tak betul, itu hal lah kan. Cik Siti ni duk main apa lah atas siling. Kita sebut Cik Siti je. Jangan kata tikus ni tangkap lagi. Tengok dia mengamuk. Kikir sana, tembuk sini. Dia berak, dia kencing sini, kencing sana. Lagi kena kencing tikus lah apalah. Jangan sebut tikus tu, tapi sebut Cik Siti. Betul tak betul tu hal lah. Saya nak cerita tikus dengan Cik Siti lah. Apa dia Cik Siti? Ain tikus. Apa dia laki dam? Ain hadis. Saya nak cerita tu ya. Cerita tu ya. Apa sebut? Baik. Jadi laki dam ni dia ain hudus, ain hadis. Terjemahan yang ni baru kerana tiada perantaraan keduanya. Pasal antara kidam dan hadis, kidam dan laki dam, dia tak ada tengah-tengah. Macam mana kita bicara bab wujud Adam, dia ada lagi hal intibari. Macam mana hitam putih, ada lagi merah biru hijau. Kidam hadis tak ada. Tidaklah. Jadi kalau gitu perkataan hadis atau hudus ni betul lah dia adalah zid bagi kidam. Asal kaedah nak dapat zid, tadi pun kita sebut dah. Apa dia? Tadi tu, pagi tadi ya. Apa dia? Wujud, la wujud. Kidam, la kidam. Baqa, paling senang. Itu kaedah zid paling senang. Alim, la alim. Senang. Alim, bodoh. Yang tu kena nilai sikit.
Nilai sikit. Saya kata kena nilai pasal dia tak lawan betul. Tapi kalau alim, la alim, lawan betul-betul yang tak ada duduk tengah-tengah ni, itu kaedah mudah untuk kita nak cari dhid bagi satu kalimah. Jadi dikatakan hudus ni adalah tak kena. La kidam itu adalah ain hudus, kerana tiada perantaraan antara keduanya. Inilah hal jika ditafsirkan hudus itu dengan maknanya yang majazi. Apa dia majazi ni? Yang ni pinjaman. Iaitu apa makna hudus yang majazi? Dengan makna mendatang sesuatu kemudian daripada tiada. Itu takrif hudus. Dan takrif menyentuh kata dia takrif majazi hudus. Mendatang sesuatu maksudnya berdatang-datangan sesuatu yang sebelum tu dia tak ada. Itulah maksud hudus hadis. Bila disebut majazi ni, majazi apa? Majazi lughawi, maksudnya dia bukan makna asal lughah, dia jadi istilah. Saya sebut tu takut amat pening lah, tapi macam tu lah kena sebut kan. Dia pun guna bahasa macam tu, dah disebutnya majazi lah apalah, tapi dengar lah, mana boleh telan. Ada masalah lagi tanya. Pasal kaedah kita dalam bahasa ni, kalau makna bahasa asal dipakai dengan makna itu, yang tu dipanggil hakiki. Kalau ada makna asal tapi dipaling daripada makna asal, itu dipanggil majazi. Boleh faham? Jadi hudus ni kalau ikut asal lughah, saya ada sebut tadi kan, ada makna perkataan, ada makna baru kan, macam tu saya sebut kan. Tapi kita pakai dalam ilmu tauhid, apa makna hadis hudus? Tak ada awal. Ada awal lah kan. Tu bukan tak ada awal. Kidam tak ada awal. Apa makna hudus? Baru maksudnya apa? Didahului sesuatu yang didahului oleh tiada. Yang tu yang digunakan terjemah dan huraian tu, mendatang sesuatu kemudian daripada tiada. Jadi yang tu makna istilah tu. Makna istilah dia bukan makna asal bahasa. Dari segi kaedah bahasa, sesuatu yang tak ikut makna asal lughah, dia bukan makna hakiki, dia adalah makna majazi. Boleh faham tak? Tak faham? Singa makna singa, binatang yang tengkuk, yang rambut panjang berbulu macam makrak tu. Buah pergi pasar itu. Itulah singa. Boleh tak? Tapi ada tempat singa tak pakai makna singa. Singa pakai dengan makna seorang yang garang. Pendekar itu macam singa. Faham? Tak usah macam lah. Singa Malaya sedang mengaum sekarang. Singa tu apa? Singa dalam zoo tu kan? Singa tu hakiki kan majazi? Pasal apa majazi? Pasal dia bukan makna asal lah. Dia ni jaga sikit, berkawan dengan dia, jangan mari jemuk panas. Pasal apa? Puteri lilin. Jangan ambil hati ya. Lagi muka monyok pula. Dia ni puteri lilin. Lilin puteri. Apa makna puteri lilin? Peribahasa sikit. Puteri lilin makna apa? Orang yang tak tahan panas. Dia ni kalau jemuk lagi lembik demam terus Puteri lilin. Nak berkawan dengan dia, contoh awak, dia ni otak cair, tengok tak meleleh pun keluar kat telinga. La ilaha illallah, bengong ya. Itu apa tu? Majazi ke hakiki? Puteri lilin majazi, otak cahaya majazi, otak apa lagi?
otak udang. Tu pun majazi tak? Majazi. Terompah kayu, majazi tak? Setan bisu, majazi tak? Banyak majazi. Macam mana nak kenal majazi hakiki? Majazi dia bukan makna asal lah. Dia bukan makna asal. Dia ada makna tapi tak makna asal lah. Hakiki apa? Dia makna asal yang bahasa tu, itulah makna asal yang dipakai. Singa dengan makna binatang yang tengkok berbulu tu. Tu makna asal tu hakiki. Tapi singa dengan makna orang garang, orang yang sangat tegas, orang yang bersuara keras. Tu kita panggil singa. Tu majazi. Majazi. Boleh? Kalau lilin tu lilin betul, lilin. Ni bukan lilin, ni putra lilin, bukan puteri. Putra lilin, puteri lilin suku. Sajalah kita reka main-main bahasa sikit. Boleh? Faham? Saya nak syarahkan apa? Majazi tu. Maksudnya dia guna bahasa majazi tu. Jadi hudus ni kalau ikut asal bahasa Arab, bukan asal dipakai dalam kalimah Arab, dia bukan dengan makna sesuatu yang tak ada awal, kan? Ada hudus dengan makna perkataan. Ni hadis Nabi SAW. Yang tu pun majazi juga. Pasal dia khas dengan makna perkataan dia. Perkataan, sorry. Ada hadis asal makna perkataan, tapi kat Rasulullah apa yang dipanggil hadis? Saya terlajak sebut tadi. Rasulullah ni hadis ni perkataan dia buat hadis. Lagi? Perbuatan dia buat hadis. Diam dia buat hadis. Ikrar dia buat hadis. Sama macam tu hadis Rasulullah. Bukan perkataan saja, tapi panggil hadis. Asal hadis ni perkataannya. Jadi hadis dengan makna perkataan, perbuatan, ikrar, diamnya Nabi, yang tu adalah majazi. Pandai tu? Semua pandai ya? Tadi kat apa? Boleh? Jadi hudus diartikan dengan mana? Mana disebut tadi? Mendatang-datang sesuatu kemudian daripada tiada. Tu makna majazi. Jadi kalau hudus dengan makna macam ni, yang ni adalah zid pun zid, nakid pun nakid. Siap. Tapi asas dia kata ain bagi makna hudus, dia ain bagi la kidam tu sama dengan hudus. Jadi hudus betul-betul lah zid bagi kidam. Siap. Baik, yang ni adalah sama dan dia adalah zid jika ditafsirkan hudus ke makna macam ni, mendatang-datang suatu kemudian daripada tiada. Okey, macam ni pula. Dan ada pun jika kita tafsirkan akan dia, akan hudus ni dengan maknanya, makna hudus yang hakiki. Apa dia makna hakiki ni? Yang ni yang sebenar-benar, tu makna hakiki tu terjemah dia sebenar-benar lah. Baik, apa makna hudus ni asal lughawi ni? Iaitu ada kemudian daripada tiada. Sesuatu yang ada kemudian daripada tiada. Itu makna hakiki. Kalau makna majazi tadi, apa dia? Mendatang-datang sesuatu kemudian daripada tiada. Dia ada makna khas, makna am. Dia kadang-kadang bahas dia terlalu halus kan. Saya tukang baca dah sebut kali lalu lah untuk urai tu. Kalau makna dia makna hakiki, ada, iaitu ada kemudian daripada tiada. Okey, kalau makna macam tu, maka bermula berbetulan antara keduanya, antara hudus dengan kidam ni. Kalau dengan makna hakiki macam ni, dengan makna ada kemudian daripada tiada,
Dia adalah antara sesuatu dan yang terlebih khusus daripada nakidnya. Dia adalah bukan betul-betul nakid, bukan betul-betul did, tapi dia adalah sesuatu yang lebih khusus daripada nakid. Pasal apa? Kerana bahawasanya nakid kidam lawan kidam, nakid kidam lawan kidam adalah la kidam. Bahkan itu adalah did kidam. Jadi la kidam mana apa? Tiada kidam, badal lagi la kidam. Seperti barang yang telah engkau ketahui. Baik. Iaitu apa dia maksud? Did bagi kidam ni melengkapi akan hudus dengan ini makna yang tersebut. Jadi kalau dengan makna macam ni, dia melengkapi akan hudus dengan ini makna. Apa dia? Makna tadi berdatang-datang, sesuatu yang berdatang-datang sesuatu kemudian daripada tiada, daripada tak ada, lepas tu dia berdatang-datang. Itu makna tu, makna tersebut. Maka atas ini takdir, atas takdir ni maka bermula hudus itu. Hudus ni terlebih khusus daripada la kidam. Yang ada ia, la kidam ni nakid bagi kidam. Sebab dia bahas tu habis, selesai tu. Boleh tangkap? Susah sikit tak kan? Asal dia halus nak memahamkan beza antara dengan makna hakiki majazi tang mana. Mendatang-datang sesuatu kemudian daripada tiada, itu makna majazi kata. Dan satu lagi makna hakiki, apa dia? Ada kemudian daripada tiada. Memang kena dalam sikit, kena deep thinking untuk nak faham tu. Saya pun tak simpan maklumat ni dalam kepala, baca-baca itu lah. Pasal saya ngaji pun ada benda yang saya tak simpan. Pasal saya nak simpan ni pun kadang-kadang susah lah, biar. Memang saya pun sebut dah itu, ada baca kitab ni bukan tak boleh faham, boleh faham, tapi kadang-kadang halus sangat. Kita nak cerita ke orang pun, kita pun kadang tak apa nak makan cekak. Untuk nak cerita ke orang pula orang nak faham. Ada tu baca je lah. Ingat, saya ngaji dulu pun memang ada guru macam tu. Dia ada tempat-tempat yang bila susah macam mana, baca lah. Pasal memang ada benda yang tak faham tu maksud dia. Quran pun dalam 30 juzuk tu, saya tak kata orang lain, saya sendiri lah. Ada baca tu, baca kalau tahu faham terjemah sekalipun, maksud macam mana tak tahu. Ada benda tak tahu. Quran, hadis, ni kitab macam kita duk baca ni, apa benda dia duk bahas. Dia yang tulis tu satu hal, kita ni nak ambil faham daripada tulisan dia tu. Memang setiap antara lumrah baca kitab ni, apa dia? Dia memang ada tempat yang lubuk yang kita susah nak faham. Itu lumrah. Kalau nak perdalam pun tak ke mana, betul kan? Satu, dalam bab macam ni saya ngaji pun, guru pun kadang dia bukan cerita macam mana, dia dah macam tu lah. Kalau ada orang boleh tajam sikit, dia boleh buat rumusan, dia kata minta izin untuk guru, boleh tak kata macam ni. Sudilah juga saya mendengar. Pasal kadang-kadang ada je orang yang cekap fikir yang dia boleh buat bahasa, dia boleh bezakan antara majazi dengan hakiki makna macam ni. Dengan tu boleh faham mana satu naqid, mana satu did. Tujuan dia nak syarah tu je maknanya. Dan di atas kita nak belajar, nak faham pun apa dia? Mustahil bagi Allah Ta'ala baharu. Satu, Allah Ta'ala ni zat dia, sifat dia semua kidam, semua azali. Khasnya yang telah kita belajar dalam sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, macam mana? Semua kidam dan azali. Tak ada satu pun yang baharu.
Zat Allah, sifat Allah, tak ada satu pun istilahnya yang hudus, yang asal tak ada lepas tu ada. Subhanallah. Subhanallah. Satu, kalam dia tanjizi qadim, ilmu dia tanjizi qadim, iradah dia tanjizi qadim. Nisbah kudrat, dia nak buat makhluk, bila dia buat itu hadis. Tapi kudrat yang ada di dia, subut kat dia tu, tu tanjizi. Bahkan tak guna bahasa tanjizi, dia sifat yang qadimah, yang qadim sabit di zat. Nisbah kelayakan dia nak buat, memang layak ada, tu qadim juga, tapi bukan dia buat lagi, itu yang suluhi qadim. Saja saya sebut balik apa yang kita dah belajar dulu kan, pasal nak faham qadimnya sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala, macam mana qadimnya zat dia, tak ada yang hudus langsung. Yang hudus ni siapa? Makhluk. Dan boleh jadi hudus pasal apa? Bila Allah Ta'ala buat kita, nisbah dia buat kita, fi'lu mungkin atau tarkuhu, dia buat benda mungkin, itu ke Allah harus. Bila dia buat, dia tanjizi hadis kan, kudrat dia bagi jadi kita, ataupun dia tiadakan kita, yang tu hadis baru kita ada, berdatang-datanglah makhluk. Allah, nisbah zat dia, sifat dia mustahil, berdatang-datang, mustahil. Hadis hudus punya tu. Satu Allah Ta'ala ni dia qadim. Itu la ilaha illallah, la qadim illallah. Itu sebelum kita ada, memang Allah Ta'ala ada. La ilaha illallah. Yang latih zikir tu supaya dapat faham betul-betul apa maksud dan intipati daripada la ilaha illallah tu, supaya boleh mentauhidkan Allah Ta'ala. Tahu mana Allah jua kidam, Allah jua yang memang ada, sedia ada. Allah tu maksudnya zat Allah dan sifat Allah Ta'ala jua yang kidam. Makhluk ni atas nama makhluk, semua adalah baharu. Kita punya maksud nak faham situ. Jadi mustahil ada nama hudus pada Allah Ta'ala. Satu, dia tak faham mustahil hudus pada Allah Ta'ala. Kalau ada orang kata Allah Ta'ala ni turun 1/3 malam ke langit dunia, macam jadi kalau zat dia faham dia berpindah daripada atas ke bawah, pula tu dilalui oleh waktu 1/3 malam, subhanallah. Yang ni makna hudus pada Allah Ta'ala. Satu, tak boleh faham hadis dengan makna zahir bodoh macam tu. Siapa faham zahir macam tu, dia silap, melayang iman. Macam apa? Pasal menisbahkan hudus dan tajadud pada Allah Ta'ala. Ada istilah baharu yang asal dulu tak ada, ni baru ada. Memahamkan ada benda yang berlaku perubahan Allah atas pahaman kata turun tu, asal duduk atas, lepas tu turun ke langit dunia untuk bagi rahmat dan keampunan. Subhanallah, subhanallah. Akidah siapa aja macam tu. Satu, kalau ada pun datang daripada hadis Nabi SAW sekali pun. Kalau ada dalam Quran pun sebut Allah Ta'ala datang, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhan kamu dan para malaikat berbaris-baris. Allah pun datang dengan malaikat berbaris-baris. Subhanallah, subhanallah. Takkan Allah berbaris kan? Bila baris ada depan belakang, ada mesti ada siapa dulu siapa depan tak? Pula tu mesti ada tempat. Pula tu datang ni berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Datang ni daripada tempat jauh kepada tempat dekat. Ada ke sifat Allah Ta'ala macam tu? Subhanallah, subhanallah. Lepas tu macam mana nak buat ayat Quran tu? Mesti dipahamkan dengan makna majazi, makna mutasyabihat. Apa dia? Bukan Allah yang datang. Allah datang dengan dia melalui proses masa dan tempat macam tu mustahil pada Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala zat dia qadim, sifat dia qadim. Apa itu? Yang datang apa? Rahmat dia datang, keampunan dia datang, pemberian dia datang, malaikat dia datang, utusan dia datang,
Perintah dia datang, larangan dia datang, tu boleh. Zat dia datang, no. So, datang tu dengan mana? Dia berdatang-datang daripada tak ada kepada ada, daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu masa ke satu masa. Subhanallah. Itu nama dia hudus, itu nama dia hadis. Mustahil. Itu asal akidah. Nak bahas did nakid ni memang dia akademik sikit. Saya pun ada bab angkat tangan. Ada benda kita tak dalam betul-betul bahasa kan. Nak faham nakid ke did, angkat tangan. Macam mana pun yang paling senang kalau sebut kidam, apa did dia? La kidam. Tu paling senang. Hak tu tak faham sepok sekali. Awak bengap betul tu kan. Wujud, jawab. Senang. Kudrat, la kudrat. Senang. Tapi kalau kudrat lawan dia ajzu. Iradat lawan dia al-karahah. Nak kata macam mana? Kita bahasa pun tak apa nak cakap. Nak ambil terjemah pun tak apa nak kerti lagi. Betul nak bandingkan beza pula mana nakid, mana did. Kadang benda kadang tak layak kat kita. Bila tak layak nak buat apa? Biarlah. Tapi akidah jangan silap. Okey? Itu prinsip. Saya sebut tu prinsip belajar. Saya pun tak teringin nak urai banyak-banyak, maka ada simpan dalam kepala saya pun. Macam mana pun ada benda disebut hakiki majazi. Yang tu prinsip-prinsip ilmu si faham. Hakiki apa, majazi apa, hadis, lughawi. Saya sebut dia ada makna bercakap, haddasa. Kalau sebut hadis, daripada hadasa. Iza hadasa kazaba. Bila hadasa ikallama, bila dia bercakap dia berdusta. Jadi ada makna hadasa, makna takallama. Jadi ada hadasa dengan mana maujudun min adamin, dia ada yang asalnya daripada tak ada. Ada makna hadasa macam tu. Ada makna hadasa dengan mana waqa'a, dengan mana baru berlaku saat ni. Baru berlaku saat ni hadasa kan. Yang tu dipanggil hadis ataupun hudus. Okey. Satu kadang-kadang kalau tengok dengan bahasa halus macam ni, baik tengok terjemah yang sedang faham. Sikit bab tu. Baik. Soalan kalau ada itu, saya kali lalu saya sebut tu, saya dah buat rumusan sebenarnya kita bicara apa ni? Bab kidam ni. Cuma nak ambil betul-betul atau mana nakid dia tu, yang hakiki majazi, yang mana dia kata kalau makna yang hakiki dia lebih khas berbanding dengan makna majazi. Yang tu memang kena perhati sikit. Saya pun malas nak perkala. Tambah dah tua-tua ni. Dulu muda-muda rajin juga saya. Dah tua ni malas. Okey. Soalan kalau ada? Boleh. Atau akidah yang kita mesti nak bawa hari-hari apa dia? Aku ni asal tak ada ya Allah. Anta khalaqtani wa ana abduka. Engkau yang ciptakan aku. Aku ni hamba engkau. Aku asal tak ada. Aku asal daripada yang mani. Engkau yang ubahkan aku daripada satu keadaan ke satu keadaan. Khalqan min ba'di khalqin. Daripada satu rupa ke satu rupa. Satu kalau kita sujud, antara kita baca khasnya sujud sajdah, macam apa? Subhanallazi, dia pula sajada wajhihi lillazi sawwarahu wa khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Puji Allah Taala macam apa? Dia yang sajada wajhihi lillazi, sujud pada Allah, dialah yang menjadikan allazi sawwarahu, yang rupa yang kita macam mana kita punya rupa sekarang. Allah yang rupakan kita, bukan mak ayah kita bagi kita rupa. Wa sawwarahu lagi wa syaqqa samahu, Allah yang belahkan pendengaran kita. Ada lubang telinga, ada gendang, ada apa alat-alat mekanikal yang menyebabkan boleh kita punya telinga berfungsi. Semua Taala bagi. Wa syaqqa samahu wa basarahu, mata kita boleh belah, ada kelopak mata, ada iris, ada biji mata, ada anak mata boleh buka,
kecilkan kadar cahaya yang masuk dalam mata, membentuk di retina apa semua tu. Siapa yang tu? Allah yang buat tu. Dia yang syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya upaya daripada Allah Ta'ala. Bukan aku, bukan mak ayah aku, bukan nature, subhanallah kan. Lepas tu apa? Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Ta'ala ni dialah sebaik-baik Tuhan yang mencipta dan menjadi. Yang tu memang kita kena mengaku, aku ni baru, aku asal tak ada, kau yang bagi ada. Ya Allah, aku terima saja ketentuan-Mu pada aku. Aku ni apakan daya upaya ada kat aku. Kalau aku ndak pun kadang tak jadi, kerana aku tak ndak, yang tu yang berlaku. La haula wala quwwata illa billah. Lindungkanlah aku macam mana pun daripada bencana, azab, penyiksaan, penyakit. Kita nak kita hak tu, tapi kalau Engkau beri ya Allah, aku terima je. Tapi kalau boleh lindungkanlah benda tu, pasal perkara tu kadang-kadang boleh mengganggu proses tauhid aku padamu dan taatku padamu. Kena sakit dah payah nak sembahyang, kena patah kaki, patah tangan, lagi susah. Luka berbalut aja pun, hai seminggu kau dah sembahyang. Kalau patah sebulan macam mana? 3 bulan, baru demam 2 minggu pun dah pening dah kan. Kalau 2 bulan, 2 tahun, kan susah kan. Walaupun susah, apa yang ditentu kena terima, kena hadam. Tetap Allah Ta'ala Tuhan, kita ni nak boleh buat apa? Ikhtiar apa yang boleh, tu pun ikhtiar kita tak beri bekas. Kita punya kewajipan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubatlah daripada dosa, mengakulah buat zalim banyak-banyak. Kalau tahu apa salah, taubat. Lepas tu kalau tak tahu salah pun, banyakkanlah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ngaku je lah aku ni zalim banyak, aku pun tak tahu aku zalim apa ya Allah, tapi aku tahu aku zalim. Ngakulah bodoh-bodoh macam tu pun jadilah. Itu yang banyak baca tu, dengan sebab istighfar pada Allah Ta'ala tu, rahmat Allah Ta'ala akan turun. Itu kita dalam perjalanan hamba nak faham dalam bab kidam ni. Ya Allah saja jua yang memang ada, sedia ada zat dan sifat dia. Kita ni asal berubah-ubah, baru-baru. Boleh jadi sakit, sihat, tapi selalunya sihat. Boleh jadi susah, senang, selalunya senang. Sekali-kali susah. Dia bagi kat kita tu semua daripada ketentuan dia. Tak ada campur tangan daripada ketentuan kita sedikit pun. Kalau ada pun atas nama usaha dan ikhtiar, tu pun tak beri bekas. Yang beri bekas hakiki Allah, la ilaha illallah. Itu tauhid. Itu tauhid. Nak faham akademik tu, boleh telan, alhamdulillah. Kalau agak susah, biar je dulu. Tapi kena faham, baharu ni mustahil pada Allah Ta'ala. Itu yang saya menyampaikan sebut. Ada pahaman-pahaman sewil tu, yang duk kata Allah Ta'ala turun 1/3 malam. Hari tu pun dia orang ada program. Buat apa? Buat apa tu? Google Meet. Apa dia? Allah Ta'ala turun 1/3 malam. Ui, nak buat program Google Meet, nak cerita Allah turun 1/3 malam. Benda ni, tajuk tu pun dah muskil lah. Carilah tajuk yang lebih sinonim dan tak menyebabkan berlaku apa-apa keradangan akidah. Sikit dengan bahasa gitu kan. Tidak membawa kepada kerosakan akidah. Gunalah bahasa comel sikit. Yang ni bahasa yang dipakai, di highlight. Bila dah ditegur, baru dia orang tukar nama program tu kepada tempat mana lain. Mujur, alhamdulillah. Kalau Wahabi kalau tak tukar lah. Dia tu duk degil tu, duk bodoh tu, duk faham benda yang salah tu. Masa demo ni degil. Kaedah kita, apa yang istilahnya menyagahi prinsip atas kita baca rumusan ulama sebut atas nama sifat 20 ni, wajib, kidam, mustahil, hudus, mustahil, hadis. Itu prinsip tu jangan silap. Nak ambil akademik tu memang, kalau tak orang pun nak boleh hadam, ngaji lama sikit. Kalau tak ngaji saya, ngaji orang lain. Kalau ada agak berbuku soalan, tak boleh nak hadam, pergi ziarah mana-mana, jumpa tutup guru yang pakar-pakar, pergi soal dia, tanya. Tanya, Tok Guru, sembang, saya datang ni ada maksud, apa dia?
Nak tanya ada berapa soalan? Ada 10 soalan saya nak tanya. Soalan satu. Tanya. Contohlah. Bab tauhid. Saya duk mengaji kitab Sirajul Huda tu, ada kata kidam ni mana hakiki dan majazi. Tanya dia siap-siap. Tok Guru ingat tak? Kok ada lah dalam ingatan Tok Guru ada makna kidam ni, Adam, hudus ni ada makna hakiki dan majazi. Macam mana beza dia? Dan mana satu did, mana satu nakid? Tanya tak? Ada Tok Guru memang dalam kepala otak dia. Saya kalau tanya hak tu, saya kata wallahu alam. Saya tak simpan dalam kepala tu. Dan jangan tak tahu, pengalaman saya orang datang main ziarah ni, ada orang main tanya-tanya soalan-soalan macam tu, yang berupa macam tu lah kan. Tanya soalan yang senang, sah tak sah sembahyang, batal. Tu kacang. Bagi budak-budak boleh jawab kan. Tapi dia nak confirmation tu. Ada juga soalan susah-susah. Tapi ada soalan-soalan yang saya kata apa? Saya tak simpan maklumat ni dalam kepala. Wallahu alam. Saya tak tahu nak jawab. Kena tanya orang lain. Saya nak buka kitab pun bukan duk kaji mana. Pergi tanya orang lain dulu. Kalau dah tak ada dah perlu sangat jawapan tu, tanya saya, nanti saya telaah pergi tengok. Kod nak jumpa. Buat masa ni wallahu alam. Saya jawab itu. Jadi nak sebut apa? Pergi jumpa Tok Guru, jadikan misi ziarah macam tu. Ada benda nak tanya, ada soalan nak dibawa, ada penjelasan yang perlu diperjelaskan, minta ke dia. Tu kalau pergi ziarah Tok Guru lah. Kalau pergi ziarah Wahabi tak payah tanya apa. Tanya macam mana boleh jadi Wahabi, awak tegak itu. Yang tu boleh. Apa saja buat misal itulah. Itu sikit panduan di ziarah guru yang kita baca tuan. Sambung nanti insyaallah wa turul adam. Lawan bagi baqa. Bahasa kita selalu dengar, apa lawan baqa? Fana. Allah baqa, makhluk fana. Okey, siap. Faham kita. Cuma nakid ke did? Alamak, susah tu kan. Pasal dia ada bahas. Memang disebut semua dah bab disebut dulu nakid did. Dia pun dah janji dah akan datang sebutannya. Memang disebut tunggu. Kita pula nak hadam susah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Ada soalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.